Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita kumpul lagi. InsyaAllah hari ini pada siri yang lain, dan insyaAllah pada hari ini dan kita ada beberapa siri yang saya buat hari ini, dan insyaAllah tuan-tuan akan dapati esok lusa berkenaan dengan tajuk yang sama juga, berkenaan dengan tajuk siri berkenaan dengan masa. Dan kita ambil perbincangan kita berkenaan dengan tajuk masa, dan juga kita akan ambil demi malam, dan demi masa dan demi malam, insyaAllah. Dia wal asri dan juga wal laili, antara dalam masa sampai 1 jam 10 ni, insyaAllah kita akan ambil bahagian tajuk tersebut. So jadi pertama sekali kita kena faham masa ia menjadi satu kedudukan yang penting dalam Islam. Bahkan banyak dalam perkara-perkara yang berlaku, kita panggil dalam janji Allah SWT kepada kita. Tajuk masa ni adalah di antara perkara yang paling penting dikaitkan. Sebab Allah Ta'ala berikan kepada kita masa, dia sebagai satu modal, yang mana modal tersebut dengan masa yang kita ada ni, Allah SWT nak jadikan pada kita ni satu ujian, nak tengok bagaimanakah di antara kita yang paling baik amalan. So Allah Ta'ala jadikan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang jadikan kematian dan juga kehidupan, sebagai sebagai tempoh, dia kata dijadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu lebih baik dari segi amalan. Bila kita kata, bila sebut macam tu, bila sebut masa secara umum. Sebab kita nak fahamkan nanti kita akan spesifikkan pecahan-pecahan masa tersebut. Pertama, faham dulu masa sebagai umum. Demi masa, bila kita nak faham demi masa, nanti kita bincang wal asri jugalah. Cuma tajuk dia sekarang ni, kita faham secara umum apakah maksud masa. Sebab bila Allah Ta'ala nyatakan, dia Allah Ta'ala jadikan kematian kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu ahsanu amala, lebih baik dari segi amalan. So memang kita kata bila kita ada kelahiran, kematian, kehidupan, dia maksudnya tempoh tu menjadi sebab. Mana bila manusia tu macam kita tak ada, sekarang ada, nanti tak ada balik. So tempoh kita datang ke dunia ni adalah masa. Itu masa ataupun waktu. Demikian juga datang hadis Nabi SAW tanyakan berkenaan, yang menyebut tentang takkan beralih kaki seorang anak Adam tu, sehingga ditanya mengenai beberapa perkara. Di antaranya adalah di antaranya adalah berkenaan dengan remaja dia sebelum dia tua, kuat dia ketika sebelum dia sakit, kemudian lapang dia sebelum dia sempit atau sesak, dan hidup sebelum mati. Yang ia sebenarnya kalau kita perhatikan, kaya sebelum miskin, ia sebenarnya nak fahamkan secara keseluruhannya, dia juga berkaitan dengan masa. Sebab masa berapa lama kita boleh kedudukan sebagai seorang sihat, berapa lama kita hidup sebagai seorang yang kaya, berapa lama kita hidup sebagai seorang yang lapang. So benda tu juga berkaitan dengan masa. Kita perhatikan, ia berkaitan dengan masa. Berapa tahun orang tu kaya, berapa tahun orang tu akan sihat, berapa tahun orang tu akan gembira. Semua tu ada kaitan berkenaan dengan masa. Tak ada kaitan yang kecuali dikaitkan dengan masa. So secara asasnya, kita faham macam tu, memang maksud masa itu adalah merangkumi kepada tempoh, mana ada permulaan dan penamat. Dia mesti ada permulaan dan penamat.
Dan dia sebenarnya kaitan kepada apa? Kepada kehidupan kita harian macam itulah. Kita mengikutkan kepada hadis Nabi itu, kita ada beberapa keadaan. Ada sihat, masa sihat. Lepas tu ada sakit, masa atau zaman sakit. Masa senang, sebelum datang susah. Macam kita sebenarnya kan aman kan sebelum ketakutan. Aman tanpa penyakit. Kita ada masa dengan penyakit. Ini pun semua ni adalah tempoh-tempoh yang Allah lalukan ke atas kita sebagai ujian juga. Ujian juga. Dia semua adalah maksud secara umumnya, tempoh atau waktu itu adalah ujian. Mana tempoh kita tak ada ketakutan. Kita buat apa dengan apa kelapangan, apa keamanan kita ada. Bila kita ada kesempitan, kita rasa ketakutan dan kesempitan. Macam mana ketika sakut dan sempit ni, kepada siapa kita merayu. So sentiasa waktu-waktu tersebut ada tujuan dia Allah lalu kepada kita. Itu secara umum. Jadi kita faham macam tu, maka kita akan ambil insya-Allah permulaan kita yang kita nak bincangkan ini insya-Allah berkenaan dengan bahagian itu al-asr, itu masa. Dalam Al-Quran Karim Allah Taala bersumpah dengan as, ain sad ra. Allah nyatakan apa? Allah nyatakan sekali tanpa digandingkan dengan apa-apa yang lain. Pasal kita tahu dalam Al-Quran Karim ada Allah Taala ganda tersebut awal duha wal laili. Wal duha wal laili. Allah Taala sumpah berkenaan wasyamsi wal qamari. Wal laili wal nahar. Sentiasa Allah Taala gandingkan banyak tu sumpah tu berkali-kali dengan yang lain. Wal fajri wal lail ash, ada gandingan dia. Tapi bila Allah Taala sumpah dalam Quran Karim wal asri, Allah Taala sumpah dengan asar saja. Okay, so wal asri yang kita akan ambil maksud dari masa lah. Walaupun kita nanti kita baca dalam kisah tafsir ada khilaf berkenaan dengan al-as, boleh masuk dengan maksud dia permulaan malam. Petang lah, petang. Ya, waktu asar kita faham sekarang, dia macam waktu duha, ketika waktu pagi nanti kita akan terangkan. So al-as, Allah kata dan surah Al-Qur'an Allah sumpah wal asri innal insana lafi khus. Wal as, demi masa, demi as, maka sungguhnya manusia ini dalam kerugian, dalam kerugian. Jadi al-as yang di dalam Al-Quran ini dilafazkan, kadang-kadang dikehendaki dengan maksud masa, time. Al-asru, time. Dan ganda-ganda adalah unsur. Bahkan digunakan asrul jahiliyah, zaman jahiliyah, masa jahiliyah. Unsur. Dia maksud pengertian as tu boleh maksud era ataupun masa. Era atau masa. Okay. Dan itu pertama. Kedua, maksud asr adalah bertentangan dengan lawan bagi awal pagi. Okay. Macam tu kata ghada tu al-ashi. Al-ghada tu awal pagi, al-ashi awal malam. Dan kadang disebut al-asran, al-lail wan nahar, malam dan siang. Macam al-qamar wal qamarain untuk kalimah asyams dan juga qamar. Cara bahasa Arab kadang dia gandakan macam abawan. Abawani, mana maksud dia dua ibu bapa. Sedangkan abun digandakan dua. Abun digandakan dua jadi abawan. Tapi dalam pengertian abawani dia bermaksud dengan maksud inilah maksud kita apa? Dua ibu bapa walaupun bapa dengan mak. Jadi kadang-kadang bila asra ni boleh maksud dengan apa? Dengan maksud siang dan malam. Siang dan malam, malam dan siang. Okey. Itu makna kedua dia. Makna ketiga, as ni saya daripada dia awal-awal malam dia yang pagi asyi, awal siang. Al-as akhir siang atau awal malam. Okey, asyi wa duha. Okey. Yang ketiga dengan maksud apa? Dipanggil apa? Tekan. Asara macam perah atau peras. Peras atau perah. Al-unsur maksur asyai al-asr asara maksud dia pulas atau tekan. Okey. Ya dia kata apa macam al Quran apa dia kata macam kisah Yusuf, kisah surah Yusuf. Kan lelaki yang dalam penjara bersama Yusuf. Kan dia ayat 36 dia kata apa ini arani asiru khamra. Aku lihat diri aku asiru khamra, ni memeras akan atau memerah akan anggur. Okey. Jadi dan mungkin dalam surah surah apa Yusuf 49
yaksirun, yaksirun. Di kalimah yaksirun tu maksudnya memerah atau memeras, memerah atau menguras. Jadi memang kita kata kalimah-kalimah tu ada maksud tersebut. Macam dikata apa dalam surah An-Naba, An-Naba ayat yang ke-14. Kalau Allah Ta'ala kan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan daripada mu'sirat, daripada asara, maksud dia yang tu angin pusar, kan apa macam puting beliung kan dia berpulas. So dia kata apa wa anzalna minal mu'sirat, ni awan yang terbentuk dengan angin pusar, ma'an sajjaja, air mencurah. Okey. Pasal awan tu dia diperah daripadanya akan hujan. Tapi sebenarnya para ulama kata juga pasal rupa bentuk akan awan yang terbentuk daripada angin yang berpusar. Okey. Ini antara punca hujan. Jadi yang ketiga maksud dia asara ni maksud dia dengan peras atau perah. Okey. Keempat maksud keempat maksud dia ini angin, angin yang menerbangkan debu. Okey. Macam dalam apa dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut terangkan dengan gambaran ayat 266 tentang tajuk masalah keadaan orang yang yang kalau sekiranya dia ni bandingan berkenaan dengan tajuk orang tersebut, kebun dia ni dah lemah, tua, kemudian dia punya zuriat pun juga lemah, juga tak kuat untuk take over harta dia. Lalu kebun dia yang keluar macam-macam macam tumbuhan yang dia ada, kebun tersebut kena yaksar, angin pusar yang yang dalamnya ada api, maka dia terbakar. Jadi maksud dia tadi kat situ. Okey. Jadi kalau kita faham kat situ daripada empat kalimah dia, 1 2 3 4, itu pertama yang masa, kedua nak dikendaki maksud dia awal malam atau akhir siang, ketiga maksud dia adalah peras atau perah, yang keempat maksud angin yang menerbangkan akan debu. Okey. Jadi dikata daripada pengertian datang tu yang tepat, yang kena dengan pengertian innal insana fi khusr, manusia dalam kerugian itu adalah asr itu adalah masa, ataupun asr itu adalah awal malam, siang. Okay. Kalau kita kata kita kata dua maksud tu yang sesuai. Okey, yang pertama adalah masalah dia kata al-asru adalah masa. Okey, dia apa? Disumpah, Allah Ta'ala sumpah, dan memang kita tahu dalam sumpah Al-Quran Karim, dia mesti kita panggil sumpah tadi pada benda yang telah ada, dan juga dia akan sumpah kepada kita tentang sesuatu benda yang kita faham. Ini nak kena keseluruhan. Tapi kalau kita tahu sumpah Allah Ta'ala itu untuk apa, kita tidak ada masalah. Sebab tujuan sumpah itu adalah untuk menegaskan akan kata-kata, bukan untuk tujuan kata-kata. Sumpah dalam Quran Karim, atau dalam bahasa kita pakai dan perbualan, adalah untuk menegaskan kata-kata, bukannya untuk penjelasan satu maksud. Sebab balik pada asal, sumpah ni boleh kita sebut macam ni. Saya kata orang tu, demi Allah, kan? Atau macam ni, demi masa. Maksud dia sumpah tadi, kita kata ia cuma untuk menegas apa yang kita ada daripada pernyataan selepas itu. Ia bukan bermaksud dengan macam kita sebut tadi untuk statement. Sebab bila seorang tu berjalan, demi Allah, orang akan tunggu, demi Allah apa? Apa demi Allah? Demi Allah apa? Mana itu cara. Jadi bila Allah Ta'ala bersumpah dengan masa ni, kita faham bahawa tujuan sumpah tadi adalah kerana padanya ada gambar pengajaran bagi setiap orang yang mempunyai akal penglihatan, dari sudut berlalunya malam dan siang. Kita tengok malam siang datang berjalan. Kan kita tengok kehidupan kita daripada umur kita kecil sampai jadi dewasa. Kita ada masa kita tengok seli berganti. Diselang-seli kepada kita sihat dan sakit. Kita lihat seli pada kita senang dan susah. Kita lihat seli pada kita sempit dan juga sesak. Senang juga, lapang juga,
kesempitan. Semua tu sebenarnya pusingan. Sebila sejak orang manusia tu dia kalau yang apa, bagi mereka yang punya akal, mempunyai kebijaksanaan atau boleh menilai beralihnya siang dan malam, dari siang dan malam, itulah tujuan sebenar atau sumpahnya dengan manusia tentang masa. Siang datang pergi ni. Ini dikata ni, dan juga ada yang mengatakan macam Zamakhsyari dalam tafsir beliau, dia kata sumpah ni dengan zaman atau masa, kerana berlalu padanya dalam berlalu dalam masa tersebut berbagai keajaiban dan kehidupan kita memang benda menakjubkan, menarik, mengejutkan, hebat, semua akan berlalu atau berlaku dengan berlalunya masa. Jadi barangkali yang dikatakan sini juga ada yang mengatakan bahawa masa yang ditafsirkan adalah zaman atau era atau zaman, Allah alam. Tapi kita kata kerana Allah SWT menjadikan yang disumpah ke atasnya adalah keadaan manusia dengan kerugian, kecuali kumpulan tertentu saja. Okay. Dan kita tahu bahawa yang rugi di kalangan manusia ini adalah sesiapa yang menghabiskan masa dia atau berlalu waktu hidupnya dengan tanpa mendapat manfaat dengan seuntung-untung modal yang dapat di tangan dia. Okay. Dia pasal kita tahu bahawa kita kata kerana kita habiskan masa, pasal kalau manusia itu habiskan masa dia untuk mengasihi Allah Ta'ala, untuk mendapat redha Allah Ta'ala, dia untung. Sebab tu kenapa datang illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Maksud dia semua manusia kerugian kecuali itu. Dia kira kalau ikutkan pada hadis ni dia serupa seperti firman sabda Nabi SAW. Dunia mal'unun wa mal'un man fiha. Dunia ni adalah terlaknat dan terlaknat siapa saja di atasnya. Illa kecuali zikrullah mawalah wal alimu wal muta'allimu, kecuali berzikir Allah Ta'ala dan juga apa yang seumpamanya atau menjadi serupa dengannya. Macam kita berzikir Allah Ta'ala dan apa serupa dengannya, macam solat, ibadat yang kita buat, itu adalah termasuk daripada perkara yang sama dengan zikir. Ataupun dengan wal alimu wal muta'allimu, seorang yang alim mengajarkan agama, mengajarkan ilmu dan juga seorang yang mempelajari ilmu. So, maksudnya semua dunia dalam keadaan apa? Dalam keadaan terlaknat. Okay. Dan terlaknat siapa dannya kecuali berzikir dengan Allah Ta'ala, orang berzikir dengan Allah Ta'ala dengan apa yang seumpamanya, dengan ibadat-ibadat yang serupa untuk ingat Allah Ta'ala, dan orang yang alim dan orang yang mempelajari akan ilmu atau pengetahuan. So basically kita faham kat situ pasal penghabisan waktu. So orang yang menghabiskan waktu dia kan dengan beramal atau beribadat, sama dengan macam juga orang yang menghabiskan masa dengan belajar. Ini dikatakan tidak akan terlaknat di dunia ini kecuali dua perkara tadi. Jadi secara asasnya memang kita kata benda tu serupa bertepatan dengan kehendak manusia. Kalau seorang manusia tu tempoh masa yang dia ada, apa dia habiskan masa tadi untuk apa? Untuk dapatkan redha Allah Ta'ala atau untuk dapatkan modal supaya dapat dia ke negeri akhirat dan dapat dengan keuntungan yang besar. So di kat situ masa ni ada benda kritikal. So ini pengertian pertama. Okay. Dan dikatakan daripada sebagian salaf, okay. Dia kata tak apa ta'alam tu makna surati min ba'is salji kana yasihu wa yakul irhamu man yadhubu ra'su malihi. Apa? Dia kata tajuk ini macam dikatakan oleh sebagian salaf, dia kata aku mempelajari daripada makna surah ini makna surah ini daripada penjual ais yang mana dia menjerit dan berkata belas kasihanlah kepada siapa yang pergi atau cari akan modalnya. Dan kasihan inilah orang-orang yang cari akan modalnya. Lalu dikatakan manusia ini dan kerugian berlalu daripada masa, berlalu umur dia tanpa peroleh apa-apa, maka dia rugi. Manakala dia berlalu umur dia tak peroleh kebaikan, maka dia adalah seorang yang rugi. Itu maksud dia. Okey. Allah Ta'ala letakkan kecuali orang beriman beramal soleh, sebab iman dan amal soleh itu adalah di antara asas pertama bagi mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka orang yang tak dapat apa-apa dengan masa berlalu, maka dia akan rugi. Dia memang ada dalam hadis Nabi SAW yang mana Nabi kata semua masa ni manusia untuk anak Adam, dia kata dia akan menjadi penyesalan hari kiamat nanti apabila tidak ada zikir Allah Ta'ala padanya. Mana semua masa tu kita happy kecuali ada masa yang kita tak ingat Allah Ta'ala dalamnya. Okay, itu ini meaning pertama, meaning maksud dia masa secara umum. Kemudian ada juga dikatakan maksud dia apa asar ni, dia maksud dia salah satu penjuru siang, penjuru akhir bagi siang, bahagian akhir siang, mana awal siang, tengah hari, akhir siang. Dan tengah awal siang, tengah hari, akhir siang. So penjuru ujung lah, penjuru awal kita duha, ujung kita ada asar. Itu maksud dia, okay? Awal waktu duha, akhir waktu asar. Okay. Asar ni salah satu penjuru siang. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan asar ni. Sebenarnya Allah Ta'ala bersumpah dengan ad-duha. Kerana dalam surah ad-duha kan wad-duha wal-laili idza saja. Demi duha, waktu awal pagi, awal siang. Okay. Demi malam apabila ia menutupi. Ia macam macam Allah Ta'ala sumpah dengan subuh lah. Wasubuh isa azfar, dan subuh kan. Malam bila menggelap, subuh bila dia mula menyinar. Jadi Allah Ta'ala sumpah dengan waktu asar ni kerana kepentingan dia. Kerana padanya waktu siang ni akan berlaku perubahan dalam sistem kehidupan manusia. Dan amalan-amalan harian dia akan kita panggil bertamat. Tamat dengan asar. Dan kita faham bahawa salinan amal para malaikat pun berlaku waktu asar. Kan awal pagi, subuh akan bertukar, malaikat yang siang akan naik waktu asar. Malaikat malam akan turun waktu asar sampai subuh esok. Jadi maksud kat situ kita faham ada berkaitan masalah kepentingan pertukaran. Bila malaikat pun bertukar buku pada waktu berkenaan, maka dia mesti ada kepentingan yang penting. Yeah. Macam mana kita sebut kan? Awal siang itu datangnya malaikat siang, malaikat malam akan naik. Kemudian pada petang, asar adalah waktu di mana malaikat malam akan turun, malaikat siang akan naik. Okay. Dan kita lihat memang waktu asar ni sebenarnya adalah waktu macam alam haiwan. Binatang-binatang pun akan patah balik ke rumah masing-masing pada start waktu asar. Kan? Kembali ke sarang dia. Dan matahari mula condong untuk terbenam. Itu ketika tu waktu ni, dan juga mula datang kegelapan pada langit. Bila matahari mula terbenam kat sini, kegelapan datang daripada arah berikutnya. Okay, jadi jelas jadi dia kata dan akan masuk manusia dalam kerihatan. Kerihatan lah memang kita masuk waktu asar, kita akan masuk ada kerihatan. Okey. Jadi maksudnya kalau kita kata dua asasnya dekat sini dua penjuru siang tadi. Dua penjuru siang mana pagi duha, petang tu asar. Waktu tu yang dimaksudkan. Itu dimaksudkan. Okey. So kalau kita perhati kat situ memang waktu asar tu memang datang dalam hadis Nabi SAW kepentingan dia. Di mana disebut dalam hadis yang sahih berkenaan dengan mengaitkan asar itu sebagai solatul wusta, waktu solat asar, waktu solat al-wusta. Contoh sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, suratul Baqarah ayat yang ke 238. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 238 tu akan nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumul lillahi qanitin. Peliharalah ke atas solat-solat, itu semua solat-solat, dan solat asar. Dan solat wusta ialah salatul asri. Datang riwayat Aisyah radhiyallahu anha nyatakan bahawa Nabi baca dengan bacaan itu, tapi Nabi tinggalkan bacaan dan kekallah yang dibaca selepas itu oleh para sahabat salatul wusta. Dan Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih berkata apa? Sementara isikan rumah orang-orang musyrikin dengan api, mereka sibukkan kita, rumah mereka dan kubur mereka dengan api, mereka sibukkan kita daripada solat wusta. Itu solat asar.
Jadi memang kita kata pentinglah. Okey. Penting maksud dia kedudukan solat ini, sebab ia adalah kerana solat asar ataupun asar itu adalah jika solat wusta, solatul wusta. Okey. Dia kata dan juga apa dikait-kaitkan kalau kita faham kat sini juga. Asar ni, yang kalau kita kata selain masa sebagai usia umum, dia waktu asar ataupun penjuru akhir bagi siang. Kita kata solat asar ni akhir siang sama ada kait dengan solat tu atau bukan solat sama ada solat, ada kaitan dengan solat ataupun tak ada solat. Cuma penting kalau kita kata kalau maksud pengertian wal asri tadi dengan maksud waktu solat asar, waktu solat maka ia sebenarnya merujuk kepada apa? Merujuk kepada solat asar kerana kepentingan solat asar sebagai solat wusta. Yang Nabi terangkan kepentingan dia dan bahkan Nabi berdoa kata orang kafir musyrikin pada zaman baginda Sallam ketika perang Khandaq, perang Khandaq atau perang Tarik, perang Ahzab. Ketika itu Nabi SAW menyatakan mereka disibukkan daripada solat wusta. Yang sedangkan dalam Allah Taala sebut dalam Quran, hafizu 'alas salawati was salati al-wusta. Was salati al-wusta. So jadi dari situ kita faham maksud yang jelaslah. Okey. So, jadi zahirnya bentuk pertama atau penghadapan pertama yang datang itu asar wal asri itu demi asar demi masa itu lebih kuat. Kerana apa? Di mana ia adalah sumpah tentang masa ataupun sejarah yang juga kehidupan manusia ni yang berpadanan dengan dengan jawapan jawapan yang itu datang dengan jawapan dia, persoalan datang dengan jawapan. Itu kerugian manusia yang kehidupan sebagaimana yang kita maklumkanlah, kita kata dia rugi. Dan manusia ni kalau dia tak kejar masa yang dia ada tadi, dia tidak ni. Mana nak katakan asar tu dengan pengertian waktu asar tu sahaja, memang pendapat itu datang, tak salah. Masa itu adalah salah satu waktu penting bagi manusia. Lawan waktu duha adalah waktu asar. Tapi dalam begitu kita nak fahamkan, memang banyak ulama menekankan waktu ke dalam tafsir pun, dalam terjemahan Quran kita jumpa dengan wal asri demi masa, tak jumpa demi waktu asar. Walaupun sebenarnya waktu asar itu adalah salah satu di antara pengertian yang kuat. Pengertian yang kuat. Jadi kalau kita fahamkan kat sini, yang disumpah ke atas perkara ini adalah manusia dan kerugian. Dan kendaki kerugiannya adalah berlalunya benda paling berharga. Sebab contoh macam duit, kita habis, kita dapat balik. Macam orang habis belanja duit kan, duit akan datang semula. Allah tak nak bagi dia bekerja, Allah tak nak bagi dia dia dapat upah untuk kerja yang dia buat. So sentiasa pusingan tu akan berlaku, akan datang balik, sentiasa datang semula. Contoh lain kalau kita kata hilang barang, macam katakanlah bantal kita hilang, boleh beli baru. Telefon rosak, boleh beli baru. Kasut, boleh beli baru. Semua boleh beli baru. Kita boleh usahakan untuk datangkan semula, buat dengan lebih baik dan sebagainya. Namun begitu, bila masa itu habis, tidak ada untuknya ulangan. Ini yang paling besar di kehidupan manusia. Yang paling mahal adalah sebenarnya bukan harta, benda-benda materialistik. Semua benda-benda tersebut boleh berganti. Bahkan kadang-kadang dapat satu benda yang lebih baru, daripada itu kita akan lupa yang lama. Contoh macam orang tu tak dapat kesihatan tapi dapat benda lain, dia akan gembira, happy. Dia boleh ada tukar ganti. Tapi dalam masalah masa ni tak ada siapa boleh ganti. Tidak siapa boleh ganti. Dan manusia ni pada setiap detik dia kehilangan modal dia yang dengan bentuk yang takkan boleh diganti selama-lamanya. Dan ini ialah tahun hidup dia duniawi yang pergi bersama dengan umur dia. Tambah umur, tambah habis dia punya tarikh. Sikit demi sikit. Macam mana hilangnya dia punya kekuatan jadi lemah. Sampailah dia tua, lemah dan juga akhirnya mati. Jadi itulah kita kata benda paling mahal sebenarnya. Memang masa tu adalah benda paling mahal. Okey.
Jadi kita tahu bahawa sebenarnya apa hubungan sebenarnya Allah tak sumpah demi masa manusia dalam kerugian. Okey, dia kata kerana hakikatnya manusia ni dia paling rugi. Okey, bila tak tahu akan nilai masa yang dia perolehi, yang dia dapat. Okey. Di mana ia hilang sikit demi sikit. Dan demikianlah keadaan umum manusia. Dia akan hilang dan tamat dan segala modal keupayaan dia macam masa muda, akal cergas, boleh hafal banyak ayat Al-Quran, dah tua tak larat. Kan nampak tak? Muda larat baca Quran banyak-banyak, senang solat, dah tua tak larat. So sentiasa benda tersebut akan dapat dilihat bagaimana kehidupan manusia tadi kalau diisi dengan iman dan amal yang soleh, okay, maka dia sebenarnya menjadi orang yang paling bahagia. Tapi kebahagiaan tadi kena faham bukan di sini seluruhnya. Kalau Allah Ta'ala berikan di sini itu adalah sebagai bonus tahan. Tapi sebenarnya yang pernah kita nantikan adalah apa dari akhirat nanti. Okey. Okey. Jadi asas itu pertama kena faham berkenaan dengan panggil as atau bagi masa. Okey. Dalam hadis Nabi dalam hadis Nabi ada Nabi kata la tasbud dara. Jangan kamu cela akan dahar. Itu masa. Kerana aku adalah masa, maksudnya jalan masa tadi bergerak dia kerana kehendak Allah Taala. Kehendak Allah Taala. Jadi itu yang dimaksudkan dengan apa? Dengan pengertian masa. Bukan Allah Taala tu masa tu Allah tu masa, tak. Maksud masa tadi adalah hanya bergerak dan berlaku kerana Allah Taala. Sebab tu bila orang tu masa mencemburui kita, habislah kita masa ni, itu tak ada. Sebab masa ni adalah sebenarnya adalah perkara yang paling penting. Sebab tu bila Allah Taala kecualikan semua manusia dan kerugian, kecuali orang yang mengerahkan akan modal dia sikit demi dengan sedikit kira dengan dengan mengerahkan akan modal dia dengan sesuatu yang lebih mahal, lebih berharga. Yang mampu untuk menegakkan kedudukan umur dia yang terlalu, dengan iman dia, dengan amal soleh dia beli kehidupan yang kekal hari akhirat. Yang mana akan penuh dengan redha Allah Taala dan juga kenikmatan yang kekal fizikal yang kekal abadi. Itu yang kekal yang kita faham. Maknawi di hari akhir nanti dia bukan simbolik, tapi dia akan jadi dengan fizikal. Okey. So jadikan sebab tu Allah Taala nyatakan dalam Quran dalam surah Maidah 106. Allah nyatakan innallaha ishtara minal mu'minin. Allah Taala beli daripada orang beriman anfusahum wa amwalahum. Diri mereka dan juga nyawa mereka dan juga harta mereka. Bi anna lahumul jannah, dengan bahawa untuk mereka ada syurga. Allah Taala beli. Apa dia buat? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah Taala, fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan mereka dibunuh. Wa'dan ali haqqa. Ini adalah janji ke atas Allah Taala yang benar. Di Taurat, Injil, Al-Quran, dan Taurat, Injil dan Quran. Wa man awfa bi ahdi minallah. Maka siapakah yang lebih bersetia dengan janjinya berbanding Allah Taala? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Maka bergembiralah kalian di syurga nanti dengan jualan kalian yang kalian jual beli dengannya. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan paling besar. So balik pada asal kepentingan masa tadi, keseluruhan masa tersebut. Maksud dia adalah masa itu sendiri. Itu lebih tepat. Walaupun kita kata tak, kita tolak kepentingan waktu, pengertian asa atau masa dengan maksud penjuru akhir bagi siang. Macam sumpah dengan waktu awal siang itu duha, lawan adalah waktu akhir itu asar. Jadi kita kata waktu asar ni penting dia. Dalam hadis Nabi SAW, dia ada datang ada berkenaan dengan waktu atau amal kita yang disalin dia sebenarnya salinan akan dibawa naik amalan kita yang siang pada waktu tersebut, dan juga amal malam kita akan datang sambungan dia lepas kita asar tadi. Maka hadis Nabi SAW memang orang yang menjaga solat fardu, dia akan mendapat peluang untuk dia mendapat peluang untuk kita kata dapat laporan yang elok di sisi Allah Taala, di mana
di mana dia akan diisytiharkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, macam mana engkau datang, hamba aku buat apa, kau tinggalkan dia buat apa. Malaikat yang datang akan kata kalau dia subuh tu orang tu berjemaah solat dan bila solat, maka bila malaikat tu datang, yang malaikat siang kata datang, dia kata ya Allah, kan aku datang dia solat. Dan petang asar aku balik pun dia solat. Sebab itu antara perkara penting menjaga waktu solat pada waktu-waktu tersebut. Okey, baik. Okey, itu fasa kedua, part pertama. Part kedua kita ambil adalah al-lail, malam. Al-lail ataupun malam. So memang Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quranul Karim, dengan malam. Memang sumpah Allah Ta'ala dengan malam ni banyak, panjang, berkali-kali lah. Bukan sekali dua. Okay. Allah Ta'ala Allah Ta'ala sumpah dengan malam ni ada wal-laili idza saja, wal-laili idza as'as. Okay. Wal-laili idza waqab, wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza adbar. Jadi memang Allah Ta'ala berikan sumpah dengan malam macam Allah Ta'ala sumpah dengan siang. Okay. Sumpah dengan malam macam sumpah dengan siang. Okay. Pertama sekali, bila kita sebut al-lail, dia katakan malam. Dia malam dengan siang ni macam mana kita bezakan? Sebenarnya malam dan siang ni kena fahamkan. Okay. Nahar, macam Allah sumpah dengan malam, sumpah dengan siang, wan nahar, kan? Wal laili wan nahar. Okay. Siang. Dia malam ni sebenarnya adalah keadaan asal bagi dunia ini. Maksud keadaan asal adalah tanpa Allah Ta'ala provide cahaya, tidak ada sebarang siang. Di siang ni, siang bukanlah benda yang asal. Maksud bukan asal. Siang ni bukanlah benda yang asal. Maksudnya siang dia bukan benda yang original. Okay, pasal ni nak fahamkan. Pasal kita dapat cahaya matahari. Bahkan ini yang digunakan oleh sebahagian para ulama untuk mengisytiharkan berkenaan wujudnya pencipta. Sebab tanpa asal, tanpa sebarang datangnya matahari sebagainya, tidak akan ada untuk kita sebarang cahaya. Tidak ada cahaya. The original state kita adalah malam, bukan siang. Sebab tanpa datangnya cahaya matahari yang kena kepada atmosfera bumi kita tak ada siang. Tak ada siang. Kalau kita keluar daripada dunia ni, daripada ni. Pasal kena faham siang tu apa dulu. Kadang-kadang orang tak faham siang tu apa, dia kata malam dengan siang ni dia tak nampak sangat wujud macam mana. Okay, sebenarnya kalau kita dapat siang sekarang ni, matahari dekat luar, tengah cerah, sebenarnya yang siang tu adalah lapisan atmosfera bumi yang bercahaya. So matahari duduk satu tempat, keliling matahari adalah terang. Atas kepala kita bukan matahari saja bercahaya, awan atau langit yang berada pada atmosfera kita juga bercahaya. Jadi kita kata sebab siang ni seperti satu lapisan menutupi malam. Dia malam, satu lapisan yang siang ni tutup ke atas dia. Itu kenapa dalam Quran Karim surah Yasin Allah nyatakan wal laili naslahu minhu nahar, dan malam kain lapar daripadanya siang. Fa idahum muslimun, bila tiba mereka dalam kegelapan. Pasal siang datang, dia macam ni. Dia di atas. Bila dia tinggal kita dia macam ni. So jadi bila datang kepada kita, so siang tu kan dikatakan macam satu lapisan yang duduk di atas atmosfera bumi. Dia tinggalkan kita dan dia datang dan dia pergi, tinggalkan kita. So jadi asal waktu, asal keadaan kita adalah malam. Bukannya siang. Ini pasal nak faham nikmat malam ni. Okey. Kalau kita perhatikan, dalam Quran Karim Allah Ta'ala bersumpah dengan malam ni banyak kali. Okey. Cuma yang paling yang ada disebutkan contoh macam qasam Allah Ta'ala tentang malam ni, walaili idza saja, dan malam bila dia mula menutupi, mula menggelap, ataupun walaili as'as tu maksud dia pergi atau datang.
Walaili idza as'as. As'asa datang, as'asa masuk pergi. Walaili idza waqab, malam bila dia menggelap. Walaili idza yaghsha, malam bila ia meliputi. Jadi walaili idza adbar, dan juga malam bila dia pergi. So jadi semua kalimah-kalimah ni memberi pada kita gambaran berkenaan dengan bagaimana masa malam tu menjadi satu kepentingan untuk manusia. Maka memang malam ni sebenarnya adalah waktu datangnya kerehatan. Allah Ta'ala beri pada kita macam tadi sebutkan duha, kemudian dan ujung tu adalah asar. Lepas asar manusia makhluk macam tengok binatang-binatang semua sekali balik mula ke sarang masing-masing, terbang pulang ke sarang. Menjelang lepas waktu asar, binatang semua akan balik ke kandang, ke tempat masing-masing. So dekat sini ada kepentingan sebenarnya sebab lepas dia itu disusuli dengan ketenangan. Itu malam. Yang mana malam tu adalah waktu di mana dijadikan kita ni dalam malam ni ada ketenangan ataupun diam. Siang hiruk pikuk, siang ni heboh dan kerja macam-macam, malam tu ketenangan. Malam datang untuk ketenangan. Okay. Jadi bila Allah Ta'ala sumpah dengan malam ni, dia kata sebab dia ada kepentingan banyak. So jadi kita dah fahamkan malam tu adalah sebenarnya keadaan asal bagi keadaan manusia, itu asal dia adalah kegelapan. Asal ada kegelapan, datang cahaya selepas daripada itu. Bukannya cahaya itu adalah yang asal, sebab dunia ni tanpa Allah Ta'ala terangi dengan cahayanya takkan terang langsung. Takkan terang. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala misalkan dalam surah An-Nur ayat 35, Allah Ta'ala terangkan terangkan tentang dirinya, Allah nurus samawati wal ard, Allah lah cahaya langit dan bumi. Masal nuri, perumpamaan cahaya dia, petunjuk yang diberikan. Bukan sekat petunjuk, keadaan siang yang diberi pada manusia tadi sebagai lawan bagi malam adalah sangat jelas. Okay. Sebenarnya kita sebut malam pula. Malam apa dia kata malam sebenarnya bukan ikut yang sebenar, malam ni bukan menutupi siang. Malam bukan menutupi siang, tapi malam ni adalah keadaan asal yang mana siang tu dilapah daripadanya. Kalau kita lihat contoh gambar kita dalam kita ni kan pasal kita duduk dekat dalam guna Zoom ni, kita boleh buatlah sikit. Sekejap, mana contoh gambar ya. Jadi gambaran kan. Sekejap. Contoh dia. Macam ni, contoh ni. Sekejap. Faham kan? Tak nampak. Kita boleh dalam Zoom ni, saya lupa. Itu pakai dah nak share. Okey, sekejap. Sini. Okey, dalam gambar, contoh gambar ni gambar ni. Okey, kita bila kita tunjuk macam ni gambar, kita ambil dari satelit dia sebenarnya gambar ni kalau kita nak fahamkan, dia adalah keadaan bumi daripada angkasa lepas. Nak fahamkan ketika ni siang tau. Mana matahari di atas kepala, tapi cahaya dia kena, sekeliling bumi tu gelap. Kawasan siang tu itu je. Sebab tu dia bilang fahamkan apa yaksha tu menyelubungi tu, maksud dia kegelapan ni macam selimut dah. Tapi begitu sebenarnya bukanlah siang tu meliputi. Sebab yang betul-betul meliputi kita sebenarnya adalah apa, terbalik sebenarnya. Macam ni keadaan macam ni. Macam ni kan. Ini satelit ketika siang sibuk dulu. Kita bagilah. Okey. Contoh ni. Gambar ni. Okay. Gambar ni
adalah ketika mana siang. Ini siang, bawah ni siang. Atas ni nampak. Kan malam. Sebab tu saya ulang balik. Siang adalah lapisan yang menutupi. Sebab tu Allah kata, wal-lailu naslahu minhun nahar. Dan malam kami lapah daripadanya siang. Sebab tu dalam ayat Quran dan surah surah 6 dulu. Surah apa? Okay. Okey, surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Ayat yang ke 14. Okay, Allah nyatakan dalam surah Al-Hijr. Tadi surah yang sebut tadi surah Yasin. Berkenaan dengan masalah malam kami lapah daripadanya siang. Ini pasal kita nak fahamkan sikit. Kalau kita tak faham ni, masalah juga. Okay? Saya buka Quran. Okay. Tukar stop share. Share lagi. Quran tu. Okay. Yang pertama tadi surah Yasin yang saya sebutkan. Pasal nak faham macam mana disebut berkenaan dengan malam dan siang. Siapa melitupi atau meliputi siapa. Itu kena faham. Setakat ni lah macam kita fahamkan daripada kalimah. Kita ingatkan bahawa kalimah tersebut datang dengan apa? Dengan wal-lailu naslahu. Kita kata apa? Wal-lailu yaghsha wan nahar idza tajalla, kan? Dari malam bila ia ghasya menyelubungi. Lepas tu apa? Nahar idza tajalla, siang bila dia menjelma. Jadi maksud dia bila kita faham dari situ. Okey. Ini ayat ni. Wal-lailu naslahu minhu an-nahar fa idzahum muslimun. Dan malam kami lapah daripadanya siang. Dan malam ni wal-lailu apa wa ayatul lahumul lailu al-lailu naslahu minhu an-nahar. Dan malam kami lapah, dan untuk tanda untuk mereka malam itu kami lapah daripadanya siang. Kami lapah daripadanya siang. Maksudnya siang tu dilapah daripada malam. So siang tu sekeping, macam gambar yang saya tunjukkan tadi kan. Siang tu sekeping je. Siang tu adalah keadaan yang sekeping saja kepada dunia ini, bukannya malam tu. Malam adalah keadaan asal. Siang tu datang pada permukaan, dan kita ada siang hanya kerana kita ada apa? Kita ada lapisan atmosfera. Kalau kita keluar daripada bumi, kita tak ada cahaya, tak ada lapisan udara, kita tak ada siang. Mana macam sekarang, macam gambar yang saya tunjuk ni kan. Gambar ni memang manusia orang di sini matahari di atas kepala dia. Di atas dia ada matahari, tapi dia tidak mengalami siang. Sebab siang ni kita kata adalah satu lapisan yang menutupi. Dan Allah Ta'ala berikan gambaran ni yang Quran juga dalam Quran, surah Al-Hijr ayat yang ke-14. Surah Al-Hijr ayat ke-14. Kita tengok Sebab memang ada apa ketika dibahaskan tajuk ni, saya ingat sekali apa Syekh Majid Zindani hafizahullah menceritakan berkenaan bagaimana ada orang Arab Islam yang kerja di NASA. Dia ceritakan gambaran ni lah tentang tajuk ni, tajuk ayat 14 ni. Ini yang dialami oleh angkasawan bila naik ke langit. Kata apa? Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. 14-15 okey. Dan kalau kami bukakan kepada mereka satu pintu daripada langit, kalau mereka berterusan dekat pintu tersebut, mereka menaik, laqalu innama sukkirat absaruna. Pasti mereka berkata, dan tutup ke mata kita. Dan mata kita kan tutup ke? Bal qaumun nahnu mashhurun, bahkan kita ni kaum yang disihir. Okay, maksud dia naik ke langit tapi jadi makin tertutup mata. Maksud tutup tadi adalah kadang-kadang orang tu keluar tengah-tengah siang macam ni, siang ni,
Dilepas saja atmosfera bumi, dia akan dapati keadaan perkitaran dia adalah gelap. Seolah-olah mata dia tiba-tiba kena tutup. Sebab asalnya dia nampak cahaya, tapi dia keluar jadi malam. Itu kenapa dia kata, mata kita ditutup ke pakan kita ni mesti kaumnya ni sihir. Ni kena faham pengertian kat situ. Lepas tu kenapa kita kena faham bila kita fahamkan maksud malam dan siang tu, sebenarnya malam tu malam tu bukan meliputi siang. Tapi siang tu adalah apa? Malam tu menyelubungi bumi bila siang tidak ada. Bila siang tidak ada, maka malamlah akan menyelubungi akan bumi. Itu maksud dia, bukannya maksud dia malam tu sekeping. Malam tu berbakit. Malam dia ada kegelapannya berperingkat-peringkat. Kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan yang berlapis-lapis. Dia memang kegelapan dia ada shades of night kan. Kegelapan dia ikut kadar ataupun tahap. Pada kalau malam yang ada bintang sebenarnya ada cahaya walaupun sikit. Tapi kita nak fahamkan sekarang kedudukan lapisan malam. Malam tu satu benda tapi dia berlapis-lapis. Dari segi masalah dia punya tahap kegelapan. Malam tak ada bulan, malam tak ada awan, malam tak ada bulan, malam bulan tutup dengan awan, malam yang tak ada langsung cahaya lain. Kalau malam kita sekarang pada zaman kita ni lampu jalan banyak. Kita tak biasa kalau kita keluar pada hari malam bulan mengambang. Macam malam-malam yang lepas ni ataupun sekarang ni pun kalau tak ada lampu, kita keluar rumah, cahaya bulan tu cukup untuk menerangi bumi kita. Kita dapat lihatlah remang-remang keadaan di persekitaran kita. Bukannya maksud kita nampak di siang lah. Tapi kita faham di situ akan dapat kita bezakan kegelapan tu, kita boleh melihat lagi. Itu beza dia. Okay. So kalau kita ikut dari segi asas itu memang malam ni itu keadaan dia. Okay. Dan Allah Ta'ala jadikan malam ni untuk ketenangan, malam ni untuk kerehatan. Macam Allah sebut dalam surah dan surah Abasa, surah Amma yatasaalun, surah An-Naba, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Naba, wal laila libasa. Wal laila libasa. Jadi juga malam sebagai pakaian. Maksud dia tudung kita jadi kita tenang. Bukan maksud dia lapisan lapisan macam siang tadi. Tapi malam tu macam pakaian. Jadi kita akan tenang kepadanya untuk diam. Tunggu, senyap. Jadi memang itu realiti malam. Okey. Dari segi masalah malam pula. Okey, bila kita kaitkan dengan tajuk bila Allah Ta'ala sumpah dengan wal fajri walayalin ash ke ataupun macam wadduha waliza saja ke, sebagian para ulama nyatakan waktu-waktu ataupun yang spesifik bukan wal asri bukan wal asri. Atau kalau maksud kedua wal asri itu kena dengan yang kita nak cakap sekarang. Okey, bahawa sebenarnya Allah Ta'ala bersumpah dengan masa yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Masa-masa yang Allah sumpah itu sebenarnya masa-masa tersebut adalah masa-masa ibadat. Masa-masa ibadat. Okay, masa-masa untuk ibadat. Kalau selain itu macam wasyamsi waduhaha walai kan, iaitu dia ada keterangan tentang objek, okey, mana keadaan atau state suasana. Okey. Kita bila macam Allah sebut wal fajri bin fajar walayalin ash, dan juga malam yang 10, wasyaf'i wal watr, dan demi asyafa yang genap, wal watr juga yang ganjil. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, adakah yang ada pada itu sumpah bagi orang-orang yang punya akal. Okey, kat situ para ulama kata spesifik itu waktu ibadat. Macam kalau kita ambil pengertian asar sebagai wal asri, waktu asar, ia waktu ibadat. Macam wal fajri, fajar, ada kata fajar hari Arafah, ada kata fajar hari ke-9. Wal layalin ash, malam yang 10 tu 10 malam yang Zulhijjah 10 malam Zulhijjah. Mana hari-hari yang paling, tak ada hari yang lebih Allah Ta'ala suka amal yang dibuat banding dengan hari tersebut. Okey. Jadi kemudian demikian juga wasyafi' wal watr 8 dan 9 itu semua berkaitan dengan tajuk masalah waktu-waktu ibadat. Waktu-waktu ibadat. Okey, jadi itu asas Dia kata memang secara umumnya Allah Ta'ala sumpah sebenarnya pasal nak kaitkan pada waktu-waktu itu ada kepentingan besar untuk manusia. Okey. Dan maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran menyatakan berkenaan perkara ini,
Wa minal laili, dan pada waktu malam fatahajjad bihi nafilatan laka. Pada waktu malam tu Ahmad, maka tahajudlah, tinggalkanlah tempat tidur, solatlah, fatahajjad bihi. Okay, surah Isra ayat yang ke 79 depan. Kita nak faham pertama asas dia malam tu keadaan, kemudian di mana Allah Taala galakkan kita untuk beribadat pada waktu-waktu malam. Ini yang kita fahamkan. Okay, dalam Isra ayat 79. Al-Isra ayat 79 Okay, dalam surah Isra ayat ke-79, share. Okay, 69, 79. Okay, dalam ayat 79 Allah Ta'ala intikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili, dan pada waktu malam, daripada waktu malam itu fatahajjad bihi nafilatan laka. Tahajjad bihi, tahajudlah padanya. Ini cerita kalimah tahajud ni maksud dia bukan nama solat khas, mana tinggalkanlah kebaringan, mana solatlah tinggalkan tidur, maksud dia. Sunat bagi engkau, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, moga Tuhanmu akan mengutuskan untuk kamu kedudukan yang terpuji. So memang kita kata signifikan, masa malam ni kita kata ada kepentingan, maka turun tajuk ni. Maksud dia Allah Ta'ala galakkan kita beribadat pada waktu tersebut. Maka Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Afdhalus salah, seafdal salat ba'dal maktubah, sesudah solat yang fardu, solatul lail, solat pada waktu malam. Okay, jadi dikaitkan malam tadi dengan waktu ibadat. Macam juga surah Muzammil kan, macam Allah Ta'ala sebut dalam surah Muzammil, Al-Muzammil apa? Kan ya ayyuhal muzammil. Surah Muzammil. Surah Muzammil ayat pertama sampai yang ketiga yang keempat kan. Allah kata ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berkelubung, yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah waktu malam kecuali sedikit saja. Nisfahu, sebahagiannya. Awinkus minhu qalil, ataupun sekurang daripadanya. Auzid alaihi, ataupun tambahlah padanya. Warattil Qur'ana tartila, dan juga bacalah Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sungguh engkau kami akan lempar kepada engkau kata-kata yang berat. Okay, jadi memang kita kata malam ni secara asasnya memang disuruh, digalakkan kita untuk bangun beribadat. Mana siang kita sibuk bekerja, maka malam telah waktu yang patut kita khususkan untuk kerehatan dan juga untuk kita mendapatkan kelebihan sifat Allah dengan beribadat. So maksudnya kalau kita faham situ memang adalah, dan bahkan kelebihan malam ni banyaklah. Dan malam macam yang kita nak kejar, tak boleh malam qadar. Bahkan Nabi SAW menerima Quran pada malam qadar, pada siang qadar, pada malam hari diturunkan Quran pada Nabi SAW. Jelasnya riwayat-riwayat yang datang adalah pada malam hari. Kemudian juga kita tahu bahawa dalam awal Isra Mi'raj, sebelum datangnya tentang Isra dan Mi'raj, Nabi SAW berlaku pada waktu malam. So banyak sebenarnya signifikan malam ni dari segi masalah pembukaan kepada manusia ini akan perkara-perkara yang baik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita memang dalam waktu malam ni ada hadis Nabi SAW larang kita berjalan berseorangan pada waktu malam pun ada juga. Allahu a'lam, kerana godaan syaitan yang akan mengajak kita buat perkara-perkara yang mungkar, pasal hiburan ke dan sebagainya. Maka kita kata memang ada Nabi tak galakkan untuk kita keluar pada waktu malam berseorangan. Ya. Belum lagi, tunggu jap. Hujung tu nanti. Belum lagi, kejap. Jadi saya terangkan. Saya nak faham dulu kepentingan malam sebelum datangnya kelebihan malam yang mana. Macam kita sekarang ni kita katakan kita qiyam malam Ramadan, tapi waktu yang terbaik waktu bila, nanti kita bincangkan jadi tajuk dia. Okey, baik. Belum tak turun, tak bincang lagi tentang tajuk tu. Okey. So bila kita fahamkan faham daripada waktu malam tadi, dalam Al-Quranul Karim, memang dalam hadis Nabi SAW pun
ada signifikan. Kita kata masa malam itu adalah asal, siang itu adalah yang mendatang. So Allah Ta'ala jadikan pada malam tu banyak juga kebaikan, selain daripada cahaya tak ada, tapi ada dan kebaikan yang banyak. Bahkan macam kita sebut tadi, galakkan surah Al-Quran Karim untuk kita bangun pada waktu malam tadi, habiskan malam tadi untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu pun cuma diletakkan 2/3 lah, ada masa tidur jugalah. 2/3. Allah Ta'ala katakan, ya ayuhal muzammil, hai orang yang berkelubung, qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit saja engkau tidur. Nisfahu, itu contoh dia, maksud dia adalah separuh malam. Maksud dia kita bangun separuh, tidur separuh. Awinkus minhu qalila, ataupun kurang daripada separuh, 1/3. Auzid alaihi, ataupun lebihkan daripada separuh tadi, jadikan 2/3. Jadikan 2/3 lah. Auzid alaihi waratil Quran, dan baca Quran dengan tartil. Bagi nak tahu macam nak tahu ada 2/3 tu, kita buka ayat terakhir dalam surah Muzammil. Allah menyatakan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Ya hai Muhammad, Tuhanmu mengetahui engkau bangun kurang 2/3 malam. Wa nisfahu, separuh malam, kurang separuh malam. Wa thulutsahu, dan 1/3 malam. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekumpulan manusia bersama-sama engkau. Wallahu qadirul laila wan nahar, Allah Ta'ala menentukan malam dan siang. So dia tahu jumlah mana yang betul yang kamu bangun. So kalau ikut situ memang ada galakkan 2/3 malam, separuh malam, atau 1/3 malam untuk seorang tu menghabiskan masa dengan beribadat. Dia sepenuh malam tidak. Tapi kalau kita kata apa, sebahagian masa paling besar malam, ya. Ada masa tidur, ada masa rehat, tapi ada masa qiyam atau bangun ibadat. Macam kita sebut tadi kan, Nabi kata dalam hadis yang sahih, afdhalus salah, afdhal salat ba'dal maktubati, sesudah solat fardu, salatul lail, solat tengah malam. Solat di tengah malam. Okey, itu memang kita kata memang itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi bila kita sebut malam ni, seperti kita sekarang ni, kita tahu tak beri kita malam kerehatan dan juga waktu untuk ibadat, untuk kita tenang bersama dia. Sebab Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Muzammil yang kita baca tadi, inna nashi'atal laili hi asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Dan inna nashi'atal laili, ayat tadi yang kita ambil dalam surah Muzammil, itu ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Surah Muzammil ayat ke-6. Yang Allah nyatakan, inna nashi'atal laili, sebenarnya nashi'atal lail, apa nashi'ah, maknanya ibadat ataupun amal di tengah-tengah malam ni, hiya asyaddu wat'an, ia lebih dahsyat, lebih kuat akan apa? Akan kesan. Maksudnya pada jiwa, kesan ibadat tengah malam lebih kuat. Wa aqwamu qila, dan juga lebih betul bacaan. Maksudnya kalau kita baca siang, ni hiruk pikuk yang kita ada, kita rumusing banyak, kita payah nak baca betul. Tapi pada waktu malam hari, sepatutnya ialah waktu terbaik untuk kita ibadat. Okey. So jadi bila kita faham macam tu, malam, dan malam bermula daripada terbenam matahari sampai terbit fajar. Macam kita disebut kepada kita tentang ibadat puasa kita, kan, malam tu dikira dengan terbenamnya matahari. Mana bulatan matahari hilang, itu malam. Datang saja fajar, dah juga tersiang. Dianggap siang. Maksudnya walaupun masih gelap, bila fajar dah menyingsing, maka ketika itu bukan lagi malam. Memang bahkan solat malam pun hanya valid selagi mana tidak azan subuh. Bila azan subuh saja, masuk je fajar, sodik, tidak lagi ada solat witir. Solat witir tak ada dah. Jadi maksudnya panjang malam itulah waktu untuk solat malam. Okay. So bila kita faham tadi, ada soalan timbulkan berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk sepertiga akhir malam. Okay. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi nyatakan, berkenaan dengan tajuk sepertiga akhir malam. Nabi kata, yanzilu rabbuka, Rabbuna, turun Tuhan kita tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia, ke langit dunia, fi thuluthil akhir minal lail, pada sepertiga akhir malam. Dan lalu Allah Ta'ala akan berseru dan menyatakan, tak ada siapa nak minta aku berikan, tak ada siapa minta taubat aku berikan taubat, tak ada siapa minta ampun aku ampunkan. So, jadi
tiap-tiap malam, yang Nabi kata perkara yang berlaku tiap-tiap malam, di mana Allah SWT akan turun ke langit dunia dan berseru dengan seruan-seruan tadi. Okay. Kita umat Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan ahli kalam, kita faham kalimah, tak tahu cara. Kita faham kalimah, tapi tak tahu cara. Macam manakah caranya Allah turun? Kita tak tahu. Kita faham kalimah, turun, faham. Tapi macam mana cara? Tak boleh. Kita tak boleh bayang sebab Allah Ta'ala tak ada bandingan. Kalau kita begini, maka semua itu adalah salah. Semua itu adalah bohong atau dusta. Sebab tak ada siapa yang membandingkan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Pembandingan tak boleh. Kalimah kita faham. Kalimah kita faham. Turun-turunlah. So memang kita diajarkan dalam pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salafus Saleh ajarkan, bukan ahli kalam, bahawa Allah Ta'ala berada di atas, bukan di bawah. Bukan di atas. Pasal dia tidak boleh bercampur dengan alam kita aja. Alam kita tinggal. Dia tak dalam alam kita. So, ada setengah para ulama kata dan akidah Tahawiyah pun datang. Kata Allah tidak di sudut yang 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tak ada. Dia tak boleh ada. Saya kata betul tak boleh ada dalam alam. Sebab Allah Ta'ala bukan dalam alam kita. Mana sudut yang 6 tu bukan dalam alam. Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Tak kata Allah Ta'ala dalam bumi pula atau dalam langit pula. Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Di atas daripada segala-galanya. Jadi bila Allah SWT digambarkan sedemikian dan oleh Nabi punya sabda, oleh banyak hadis Nabi. Contoh macam hadis berkenaan dengan amalan kita diangkat. Kan? Amalan kita diangkat. Malaikat akan silih berganti naik turun dengan amalan kita. Bahkan tiap kali dapat amalan kita dia tanya. Ataupun kisah para malaikat mengadukan tentang apa bacaan hambanya. Kita zikir baca tu, malaikat tak tahu nak tulis apa, jumpa Allah Ta'ala, ya Allah akan minta tahu nak tulis macam mana. So ini semuanya aduan-aduan amalan kita semua berlaku dengan naik roh kita sebelum dikembalikan, roh orang beriman dikembalikan ke kubur, ke alam barzah mereka, semua roh ni akan diangkat ke langit. Nabi Isra Mi'raj naik ke langit, bukan pergi belakang rumah kita. Sebab dia memang naik ke atas lah. Kemudian pada pengertian macam kisah Firaun, dia cuba nak bina bangunan yang tinggi untuk supaya orang mengintai Tuhan Musa. Dia minta Haman bina dia bangunan untuk intai Tuhan Musa. So kita faham di situ apa yang diajarkan oleh Musa, sampaikan di Firaun nak buat bangunan intai Tuhan. Sebab Firaun tak kata Musa tak kata Allah di mana-mana atau tanpa bertempat. Sebab tu kenapa Firaun minta pada hamba Haman bina bangunan untuk intai Tuhan Musa, la'ali at-tali'u ila ilahi Musa, supaya aku boleh tengok atau jenguk Tuhan Musa. Maksud dia ada kat situ kesilapan berlaku sebab dia bayangkan ada tahap dia boleh naik sampai dia boleh intai Tuhan Musa. Itu maksud dia tak boleh. Dia cuba nak, tapi yang Musa ajar pada dia itulah dia, sebab menyebabkan dia cuba untuk bina bangunan untuk intai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep yang faham kan? Jadi memang kita faham kalimah tak tahu cara. Dan memang masalah sepertiga akhir malam tu adalah waktu di mana macam kita balik berasal malam tu kalau kita bagi 3. So dia start pada petang pukul 7 sampai besok pukul 6. Macam tu pusingan dia. So kita pecahkan 3, jadikan dia macam pai kan. So macam tu. So kita ada awal malam kan, awal malam sepertiga awal malam, 2/3 awal malam dengan sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam, dibahagikan malam sampai sepertiga akhir. So dekat situ yang sepertiga akhir kalau kita kata macam 2:30 ke subuh kan. Dan kita ada awal malam macam daripada pukul 7 sampai pukul 10. Lepas tu tengah malam separuh sepertiga kedua malam 10-11 tu sampai pukul 2-3. Lepas tu 3 sampai 2:30 3 sampai dah ke subuh. Yang mana waktu tersebut dikatakan tengah malam, akhir malam, sepertiga akhir malam Allah akan turun ke langit dunia. Dan kita dengar Ahli Sunnah wal Jamaah tak persoal cara. Kita faham Nabi kata apa, tapi kita tahu akal kita lemah untuk membayangkan apa-apa tentang Allah Ta'ala. Lalu kita beramal sahaja. Maksud beramal tadi, bangunlah waktu tersebut untuk berdoa. Memang kita doa waktu malam adalah doa yang terbaik. Doa sepertiga akhir malam, doa yang terbaik. So jadi memang kita kata dari segi masa sumpah tentang malam kan, sebagai tempat kerehatan kita, waktu kita
tenang kepada Allah Ta'ala, tenang kepada Allah Ta'ala katanya. Jadi itu dia waktu di mana dimakbulkan doa, diberikan kepada kita pemakbulan doa. Bahkan sebenarnya tiap-tiap malam, bukan malam qadar saja. Macam kita lagi kita kejar malam qadar 10 akhir Ramadan. Bukan malam qadar sahaja dijanjikan untuk pemakbulan doa. Bahkan sebenarnya dijanjikan tiap-tiap malam. Allah Ta'ala berseru, hal min sa'ilin fa'utih. Ada tak orang yang minta aku nak berikan. Ini benda yang kita kata terlepas pandang pada banyak orang yang menyangka bahawa sebenarnya dia kata apa dia sibuk berkenaan bincang tajuk yang turun tu rahmat dan sebagainya, sedangkan tak perlu dibincangkan berkenaan dengan siapa yang macam mana turunnya Allah Ta'ala. Yang kita kena faham, kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Macam saya tidur, ikan tidur, kucing tidur, semua tidur. Semua benda melaksanakan tidur. Tapi tidur kita dengan tidur binatang tadi tidak akan serupa. Macam tidur, ikan mana tutup mata. Ikan kelopak mata nak tutup. Awak manusia ni nampaklah tidur dengan tutup kelopak mata. Ikan tidur mana ada macam tu. So basically, kita ada perbezaan dari masalah cara, tapi tak ada kalimah penggunaan kita faham. Pada Allah Ta'ala ada perumpamaan yang lebih baik. Tapi yang kita tak tahu bahawa kita faham kalimah tentang turunnya Allah Ta'ala seperti akhir malam. Tapi bukan maksud dia kita nak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maksud kita adalah kita faham kalimah tadi dan untuk beramal. Pada waktu itu, waktu di mana Allah Ta'ala berseru, tak ada siapa nak minta aku berikan. Itu sebab saya sedih kadang banyak orang sibuk kena bahaskan tentang tajuk masalah seperti akhir malam. Dia tak bangun pun untuk waktu tu mendapatkan pemakbulan doa, tapi dia sibuk esok pagi bawa kereta pergi jumpa bomoh dekat Negeri Sembilan. Kerana apa? Kerana nak selamatkan keluarga dia ke ada ahli keluarga dia sakit dan sebagainya, sibuk cari. Tapi dia tak pernah nak merayu Allah Ta'ala pada sepertiga akhir malam. Ini sangat gagal. Sangat gagal. Orang tak menggunakan waktu tersebut dengan sebaiknya. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, saya tutup kelas. Ada soalan? Jadi sepertiga akhir malam tu, sepertiga akhir malam lah. You divide the night into 3 part. And then after that, apabila turun ke langit dunia tadi macam saya sebut tadi. Memang Nabi kata Allah turun ke langit dunia. Tapi mungkin cara Allah Ta'ala layak bagi Allah Ta'ala. Takkan kita nafikan. Cuma yang penting untuk kita adalah beramal. Pasal waktu sepertiga akhir tu adalah waktu makbul doa. Itu yang kita patut kejar. Waktu diterima taubat, waktu diberikan ampunan. Maka usahakan untuk bangun pada waktu itu untuk merayu Allah Ta'ala sebagai beriman pada hadis Nabi tadi. Dan banyak orang, macam saya kata tadi, sibuk dengan cara Allah turun ke dan sebagainya, tapi tidak pernah ingin beramal dengan waktu yang diberikan tadi. Okey, baik. Ada soalan lagi? Tak ada Tak ada, kalau itu kita berhentilah. Kita tengok moderator macam mana. Okey, kita stop dulu. Tak ada soalan? Kita stop dulu. Ada tak ada? Tak ada Tak ada. Wah, kebalilahilham semua Ta'ala jadikan apa kita bincangkan tadi tentang masa, al-asr, masa itu sendiri, Allah sumpah tentangnya. Kemudian al-lail, sebahagian dari masa tersebut, ataupun al-asr tadi secara umum waktu asar, masa, atau secara khusus waktu asar, atau malam yang kita nak bincang tadi, memberikan kita faedah dan kita fahamkan untuk macam mana kita mengejar redha Allah Ta'ala pada waktu-waktu tersebut. Jadi insya-Allah nanti kalau ada satu lagi apa yang mungkin dengar kat situ juga pula berkenaan dengan fajar fajar atau siang. Okey. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.